Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita sama-sama lagi pada pagi ini. Kita ambil sikit masa untuk kita sharekan dulu majlis kita, insya-Allah. Sama ada sharekan di Facebook ataupun di grup WhatsApp kita, atau boleh tag rakan-rakan juga sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, dengan menyambung kapsul 15 minit siri yang ke-21 pada hari ini. Di samping sementara kita sharekan majlis kita, sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan insan yang kita nak bicarakan, yang nak kita sebutkan, yang nak kita kenali, iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah hantarkan kepada kita hadiah untuk umat. Mudah-mudahan jadi bahagian daripada mendapatkan syafaat baginda, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمدين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman
warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat bersama-sama kita pada pagi ini dalam siri kapsul 15 minit Syama'il Muhammadiyah. Kita baca daripada kitab karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, yang membicarakan hadis-hadis berkenaan peribadi agung junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berada pada bab yang ketiga, hadis yang ke-26 sehingga 28. InsyaAllah kalau sempat kita baca 3 hadis pada pagi ini. Yang baru masuk dalam majlis kita, ahlan wa sahlan, diucapkan selamat datang, marhaban bikum. Yang mengucapkan salam kepada saya jawab salamnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nurizita, Kak Siti Hajar, kemudian Cik Ahmad Mujahid, Kak Siti Hawa, Kak Basitah, Kak Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala, insya-Allah. Hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. Wa anhu bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunaihi. Okey, saya tak ingat hadis ni kita baca hari Jumaat hari tu. Tak apalah, hadis pendek aja, kita ulang baca pun tak apa. Daripada Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang berbadan sedang. Marbu'an, badannya sedang-sedang, tak tinggi, tak rendah, tak kurus, tak gemuk. Sedang-sedang sahaja. Kita dah bincang sebelum ini, wasatiyah sahaja keadaannya. Jauh di antara kedua bahunya, iaitu baginda memiliki bahu ataupun dada yang bidang. Bila jauh antara bahu, maknanya dadanya bidang. Badan lelaki yang tegap, bentuk dia bawah kecil, atas besar. Dia begitu. Kan itu badan orang yang tegap. Badan orang lelaki yang fit, macam itu. Kalau yang tak jaga badan, dia terbalik lah. Yang atas kecil, ke bawah besar. Kan yang besar tu pun biasa lemak perut lah. Atas kecil, bawah besar. Kan gitu. Orang yang bidang dia naik macam tu. Jadi bahunya jauh lah. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam terjuntai menyentuh kedua-dua daun telinganya. Syahmata udhunaihi. Syahmah ni yang telinga lembik. Cuping ni. Jadi rambut Nabi menyentuh kepada kedua daun telinga. Daripada atas jatuh, kemudian sampai ke hujung daun telinga. Ataupun dia jatuh daripada belakang ni, sebab kita tahu rambut Nabi ikal mayang. Dia jatuh daripada belakang ni melentik. Dia bukan straight lurus ke bawah, dia ikal mayang, jadi melentik kemudian menyentuh belakang itu kepada daun telinga. Hadis yang ke-27, wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Wahb bin Jarir ibn Hazim qala hadatsani abi an Qatadah qala qultu li Anas kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai. Daripada Qatadah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menjawab, rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Ini kita dah sebut ikal mayang. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam mencecah kedua-dua daun telinga baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lebih kurang sama, cuma riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Hadis 28, yang ini panjang sikit perbahasan. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar Al-Makki qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah
qadmatan walahu arba'u ghadair. Daripada Ummi Hani binti Abi Talib, ini adalah sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Hani binti Abi Talib, adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah ketika mana Fathu Makkah. Kita kena tahulah latar belakang. Fathu Makkah ni apa? Pembukaan kota Mekah. Ya, pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni situasinya macam situasi perang, walaupun niat Nabi SAW masuk kota Mekah pada waktu itu bukan untuk berperang. Nabi kata, aku berlepas diri daripada mereka yang menumpahkan darah ketika mana Futuh Mekah. Futuh Mekah ni untuk ambil balik, untuk ambil balik Mekah daripada kaum musyrikin ketika mana Islam sudah mencapai kekuatan. Islam sudah mencapai kekuatan ketika mana berada dengan kerajaan Islam di Madinah. Membentuk kerajaan Islam di Madinah. Kemudian setelah mencapai kekuatan pada tahun 8 Hijrah, maka kembali semula ke Mekah untuk mengambil tampuk pimpinan kota Mekah. Waktu itu pun pemimpin Mekah yang lebih 20 tahun memusuhi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Sufyan, pun akhirnya maknanya tunduklah. Kata para ulama apabila membahaskan sirah, antara sebab lambat atau cepatnya, lambatlah biasanya lambatnya sahabat mereka untuk menerima Islam adalah kerana keegoan lah, kerana kebangsawanan mereka. Jadi apabila bangsa, ta'assub, jawatan itu melebihi daripada tunduknya kita kepada agama, maka susahlah. Sayyidina Abu Sufyan pemimpin Mekah. Jadi ketika mana, bukan dia tak boleh terima tentang konsep ketuhanan yang dibawa oleh Islam, tidak. Tapi itu mudah untuk diterima. Tapi yang sukar untuk diterima adalah turunnya daripada jawatan. Kalau aku memeluk agama Islam, maka aku akan duduk dengan orang-orang seumpama Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah gelandangan di masjid Nabi kan. Keliling Nabi, banyak keliling Nabi, sahabat-sahabat Nabi adalah daripada kalangan masakin, orang-orang miskin. Jadi bagaimana orang yang bangsawan, dia kata kalau aku ikut Nabi sama macam Abu Hurairah ikut Nabi. Jadi follower. Tapi aku ni nak kena duduk setaraf dengan orang-orang miskin yang macam ni. Maka kerana keegoan itu lambat dia menerima Islam. Ada yang tak terima terus. Abu Jahal, Abu Lahab memang tak terima teruslah kepada Islam. Namun ada sahabat-sahabat yang lagi setahun Nabi nak wafat baru dia terima Islam, lagi 2 tahun, lagi 3 tahun, selama berada di Mekah, dahsyat permusuhan kepada Islam. Jadi Islam itu terbentuk, berkembang pesat di Madinah, dan setelah dapat balik setelah ada kekuatan daripada umat Islam, maka barulah mereka ambil balik Mekah. Namanya Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Jadi Nabi datang bukan untuk perang, tapi untuk maknanya cakap elok-elok lah. Ambil balik kunci Kaabah, runtuhkan segala berhala-berhala di keliling Kaabah, dan tunduklah Makkah itu di bawah pemerintahan Islam. Jadi ketika mana Nabi masuk ke Fathu Makkah itu, baginda Rasul SAW membahagikan rambutnya menjadi 4 jalinan. Membahagikan rambutnya menjadi 4 jalinan. Apa maksud 4 jalinan? Nabi ikat rambut. Jadi orang lelaki yang rambut panjang, boleh tak dia ikat rambut dia? Boleh. Kalau itu yang bawa kepada kekemasan, maka bolehlah dia ikat rambut dia. Kadang-kadang orang lelaki dia suka panjangkan rambut. Dia kata dia baca hadis Nabi, tadribu mankibaih, rambut Nabi itu menyentuh-nyentuh bahu kan, memukul-mukul bahu. Tambah lagi waktu berjalan dia memukul bahu. Dia kata, saya simpan rambut panjang ni nak ikut sunnah Rasulullah, kan. Tapi dia abaikan pula kebersihan. Rambut panjang berkutu penuh, kan. Rambut panjang tak pernah disyampu. Rambut panjang tak ada pernah disikat, tak pernah dikemaskan.
Ya, jadi boleh untuk diikat. Cuma apabila solat dileraikan. Ya, apabila solat dileraikan. Orang nak solat diikat pula, kan? Solat diikat. Kami banyak duduk dengan para masyayikh ketika mana di Mesir pun. Syekh-syekh pesan waktu nak solat, bila nampak anak-anak murid yang rambut panjang ni, dia suruh waktu sebelum solat dia suruh leraikan. Ni untuk orang lelaki lah. Ya, leraikan rambut tadi. Kalau leraikan rambut lagi masalah, kan? Leraikan rambut masalah tu macam mana? Sebab bila dia sujud kan habis rambut jatuh, kan? Sebab itulah orang semayang pakai kopiah. Kan rambut panjang pakai serban. Rambut panjang pakai serban. Jadi nampak izzah dia tu, kan? Di samping kita juga niat untuk ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh ikat rambut bagi orang lelaki. Bukan takat boleh ikat rambut. Tengok dalam hadis ini Nabi ikat rambut berapa ikatan? 4 ikatan. Bukan ikat tarik satu ikat belakang. 4 ikatan Nabi ikat. Kata para ulama, ikatan ini di mana? Dua di atas ni belakang, atas ni ikat dua. Dua. Kemudian dua lagi dua di atas, dua di bawah lah. Jatuh ke depan ataupun jatuh ke belakang, ataupun 4 terus di belakang. Rambut ni kalau rambut yang tebal, kita ikat, kondisi dia, kita kena faham ya, perjalanan Nabi SAW Fatu Makkah ni melalui padang pasir. Jadi perjalanannya panjang dan ialah Mekah ke Madinah dulu naik unta, naik kuda saja. Jadi keadaannya dengan boleh jadi ribut pasirnya yang ada di dalam keadaan anginnya, dalam keadaan berdebunya. Jadi rambut akan lebih mudah diuruskan dalam keadaan sedemikian apabila diikat. Ya, maka Nabi ikat dengan 4 jalinan pada rambut baginda bagi memudahkan urusan permusafiran. Ya, bagi memudahkan urusan permusafiran. Jadi ikat 4. Anyam boleh tak anyam? Macam ketupat, kan? Sambil-sambil cari kutu. Sambil-sambil cari kutu anyam rambut. Ya. Jadi boleh rambut itu diikat. Bahkan kata para masyayikh juga, rambut juga boleh diuruskan dengan cara macam orang perempuan makan tu, cekak. Ya, cekak. Jadi ini antara pengurusan rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti kita akan sampailah, ada bab dia sebenarnya. Hebat para ulama kita kumpul hadis-hadis Nabi ni, hatta cara sikat rambut Nabi, cara Nabi uruskan rambut pun diriwayatkan dalam hadis-hadis. Nabi minyak rambut macam mana, Nabi sikat macam mana. Dan salah satunya juga adalah cara pengurusan Nabi adalah Nabi pakai macam cekak tu lah. Maknanya untuk uruskan rambut, tak bagi terbang. Sikat juga antara perkara yang dibawa oleh Nabi SAW ke mana-mana. Ya, ada. Maknanya orangnya sangat kemas. Sangat kemas. Dalam masa yang sama, tak boleh juga banyak sangat bersikat. Sikit-sikit bersikat, jaga remos. Sebab Nabi sebut dalam hadis kan, jangan menyerupai kaum perempuan. Sikat rambut tu bagus, tapi kena dilakukan illa ribban. Jangan kerap sangat, kadang-kadang. Jadi kalau hari ni kita sikat, besok tak sikat. Orang yang rambut panjang lah. Rambut saya memang tak boleh panjang, sebab ke arah kerinting. Ke arah kerinting rambut saya. Kalau sikat pun, dia punya urat pun tak tentu hala ke mana. Satu ke tepi, satu ke depan, satu ke belakang. Jadi sikat macam pun dia jadi macam tu juga. Boleh lah kan, waktu basah tu jadilah. Waktu dah kering tak tentu hala dah dia. Okey. Jadi rambut Nabi sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Okey. Selesai Selesai 15 minit. InsyaAllah nanti kita sambung hadis yang ke-29. Bab ini kita akan habiskan nanti 3 hadis esok insyaAllah. 29, 30 dan 31 untuk kita habiskan bab rambut. Jadi ada beberapa lah
keadaan yang kita sebut tadi. Ya, ada nisfi uzunaihi, ada yang sampai syahmati uzunaihi, di cuping telinga, kemudian rambut belakang baginda menyentuh kepada bahu. Cukur boleh tak cukur? Nabi pernah tak bercukur? Waktu haji. Ya, waktu haji sahaja. Nabi SAW cukur rambutnya botak, dan diagih-agihkan pula rambut itu. Dalam hadis riwayat lain disebut, ya, Nabi cukur rambut tadi diagih-agih. Sahabat-sahabat ambil seorang sikit. Kamu ambil. Dan saki-baki rambut yang masih disimpan oleh sahabat itulah yang turun-menurun, ada sanadnya sampailah kepada pegangan muzium-muzium yang ada sekarang, sama ada di Turki ataupun di Masjid Sayyidina Husin di Kahirah di Mesir, ataupun di tangan para alim ulama kita yang ada simpan rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhna Syekh Fahmi Zamzam di Banjarmasin kan, Abuya hafizahullah. Syekh Fahmi Zamzam, ada seorang ulama bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiatkan pada ulama tu. Ulama tu pegang turun-temurun daripada sahabat, ada sanad dia. Ni ambil daripada ni, ambil daripada ni, sampai sahabat yang simpan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama ni mimpi jumpa Rasulullah dan Rasulullah pesan, rambut ni kamu bagi Syekh Fahmi Zamzam simpan. Jadi ulama ni datang cari Syekh Fahmi Zamzam, aku diwasiatkan oleh Rasulullah untuk bagi kamu yang jaga. Maka di atas pondok Yasin di Banjarmasin itu, Syekh dah buat satu tempat khas untuk ziarah rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada mahar dia lah. Ada mahar dia. Nak masuk ke dalam itu ada mahar dia. Mahar dia adalah sekurang-kurangnya 300 kali berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum jumpa Rasulullah. Jumpa bahagian tubuh yang pernah melekat, menempel di badan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada soalan, kenapa boleh berambut panjang menyerupai perempuan? Boleh berambut panjang, syaratnya tidak menyerupai perempuan. Kan? Itu kena tahu. Rambut panjang itu boleh tapi tidak menyerupai perempuan. Kalau dilihat dia fitnah, kalau dilihat maknanya ke arah lebih fitnah lah, maka tak boleh. Bila dia berambut panjang, orang kata dia perempuan, yang tu memang tak boleh lah. Nabi SAW macam saya sebut tadi, berambut panjang, kopiah atas kepala, serban atas kepala, badan tegap, sasa. Jadi kok mana orang nak kata dia perempuan? Takkan jadi. Jadi kalau berambut panjang tapi tidak tasyabuh bin nisa, dan kita niat pula ittiba' Rasul, maka itu sunnah. Tapi kalau berambut panjang sebab dia nak tasyabuh dengan kufar, itu tak boleh. Tengok orang kafir ni rambut panjang-panjang, buat perang pula, apa semua. Kena pula badan dia pula meliut-liut macam, maknanya daripada pakai baju pink pula, rambut panjang pakai baju pink, baju fit pula, jalan belakang meliut-liut, orang kata, daripada belakang kalau orang naik motor tu kena piwit lah, piwit. Datang-datang tengok depan muka jambang, kan? Maknanya tak kena lah. Yang itu tasyabuh bin nisa. Boleh berambut panjang tapi tidak boleh tasyabuh bin nisa. Okey, baik. Jadi itu sebab ada soalan daripada Kak Nuruzita. Cucu tanya. Kan? Cucu tanya. Tapi ikut uruf jugalah. Kalau tempat kita sekolah tak bagi, jangan buat. Kan sekolah tak bagi, jangan buat. Masuk kerja, kena kemas. Jadi jangan buatlah. Ikut pada uruf setempat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah besok kita sambung hadis yang ke-29. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.